Alhamdulillah kini kita menjadi jambatan untuk menyalurkan sumbangan daripada bumi Gaza untuk lebih daripada 200 buah NGO di Malaysia, termasuklah gabungan besar Malaysia Aid for Palestine lah. Jadi kita bukanlah satu-satu NGO, saluran boleh sampai melalui banyak NGO, melalui banyak NGO antarabangsa yang ada base dan office mereka di Gaza ini, tetapi kita adalah salah satu daripadanya lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kalau kita lihat bumi Palestin ni macam agak tak asing lah daripada dunia luar dari segi maklumatnya, latar belakangnya, mungkin disebabkan oleh kongkongan daripada kuasa-kuasa dunia yang lain yang tidak menghendakkan kepada maklumat itu sampai keluar. Alhamdulillah dengan adanya media sosial sekarang, nampaknya maklumat itu boleh tersebar keluar berbanding dengan suatu masa dahulu. Namun demikian, mungkin lebih ramai lagi rakyat Malaysia ni tak tahu lagi macam mana demografi masyarakat ataupun rakyat Palestin. Bagaimanakah kegiatan hariannya, kegiatan ekonominya, komposisi kaum dan juga agamanya, dan juga bagaimana reaksi penganut agama lain berkenaan dengan pendudukan haram Zionis di tanah Palestin. Silakan Saudara Nadir. Baik. Saya rasa hari ini kita agak beruntung kerana kita ada ramai orang yang mendengar, dan wallahu alam yang mendengar pada hari ini ramai yang baru nak kenal isu Palestin dengan lebih mendalam, baru nak tahu apa yang sedang berlaku di sana. Jadi hari ini kita akan pergi kepada benda-benda yang basic, dan pada masa yang sama kita akan naik sedikit demi sedikit untuk kita menceritakan dengan lebih asas apa yang sedang berlaku di sini, siapa stakeholder yang terlibat, aktor-aktor, pemain-pemain yang berada di atas pentas yang bernama Palestin ini. Dan kita nak mulakan pada hari ini dengan benda yang asas, iaitu berkaitan dengan demografi bumi Palestin itu sendiri. Dan secara asasnya, biasanya bila saya ceritakan berkenaan dengan bumi Palestin ini kepada mereka yang mendengar, saya kenalkan bumi Palestin itu dipecahkan kepada 3 bahagian. Dan biasanya Tuan Sazlan, saya angkat saya punya tangan ni untuk saya bagi orang lebih kenal bumi Palestin, dan anggap peta tangan ini adalah peta bumi Palestin. Dan Palestin ini, daripada peta ini dia dipecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama sekali ialah bahagian yang namanya Gaza, yang kecil ini, yang mana Gaza ini sempadannya adalah dengan lautan Mediterranean di sebelah sini. Sempadannya di sebelah kanan ini adalah dengan tanah haram Israel, tanah jajahan 1948, dan di sebelah bawah ini adalah sempadannya dengan Mesir. Dan di sinilah tempat terletaknya pintu Rafah, satu-satunya jalan keluar dan masuk untuk bumi Gaza ini, yang dikawal oleh pihak Mesir. Di sebelah sini, di sebelah kanan ini ialah kawasan yang namanya tebing barat, West Bank. Dan di tempat inilah, di West Bank ini adalah tempat terletaknya kota Al-Aqsa, yang mana Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Quds, di kawasan ini. Dan di tengah-tengah ini ialah kawasan jajahan 1948 yang dikuasai oleh Zionis Israel. Itu secara asas, kita akan terangkan sekejap lagi beza antara West Bank, beza dengan Gaza dan sebagainya. Tetapi secara asasnya, penduduk-penduduk yang berada di dalam ketiga-tiga kawasan ini adalah orang-orang Palestin dan juga orang-orang Israel. Orang-orang Palestin yang beragama Islam dan juga orang-orang Palestin yang beragama Kristian. Jadi mereka ini tinggal bersama-sama. Dan saya ingat minggu lepas saya sampai ke sebuah rumah seorang syuhada yang terkorban dalam perang Saiful Quds. Dan di sana saya berjumpa dengan seorang lelaki, seorang pakcik yang sangat berusia, yang lahir pada tahun 1935. Dan dia melalui peristiwa Nakbah. Dia hidup ketika mana berlakunya peristiwa Nakbah. Malah dia berada dalam peristiwa Nakbah ketika dia berumur 13 tahun. Maksudnya dia sedar apa yang berlaku, dia celak apa yang berlaku. Maka ketika itu dia ceritakan bagaimana sebelum daripada peristiwa Nakbah, memang ada orang-orang Yahudi yang duduk di dalam bumi Palestin. Dan perlu kita tahu, orang-orang Yahudi yang asal ini, yang duduk di bumi Palestin ketika itu, mereka duduk dan hidup dalam satu masyarakat yang harmoni bersama-sama dengan orang-orang Palestin. Walaupun mereka ketika itu adalah kumpulan yang minoriti. Orang Yahudi adalah kumpulan yang minoriti. Malah kalau kita tengok demografi Palestin ini, pada tahun 1550-an, lama sebelum daripada bumi Palestin itu dijajah, orang-orang Yahudi hidup bersama-sama dengan orang Palestin. Tetapi ketika itu orang-orang Yahudi yang berbaki hanya ada sekitar 3% sahaja. 3% sahaja orang Yahudi yang ada di dalam bumi Palestin yang asal. Mereka duduk bersama-sama, mereka menghadiri kenduri bersama-sama, mereka membantu sebagai jiran dan sebagainya.
dan mereka menghormati tuan rumah orang-orang Palestin yang ada ketika itu. Tetapi selepas berlakunya peristiwa Nakbah, apa yang berlaku, orang-orang Yahudi mula diserap masuk daripada luar dan dipindahkan untuk duduk di bumi Palestin. Dan ketika itu kita perlu tahu bahawa mereka ini bukannya orang-orang Yahudi seperti yang awal, tetapi mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang berfahaman Zionis. Yang mana fahaman Zionis ini bermakna mereka mempunyai niat untuk menubuhkan sebuah negara haram Yahudi khusus untuk orang-orang sebuah negara haram yang khusus untuk orang-orang Yahudi sahaja. Jadi sebuah negara bangsa khusus rasis, sifatnya hanyalah untuk orang-orang yang beragama Yahudi dan juga berfahaman Zionis. Maka ketika itu demografi mula berubah sedikit demi sedikit. Mereka menjadi majoriti selepas daripada tahun 1948 dan akhirnya sehingga kini mereka ini menjadi majoriti di seluruh kawasan bumi Palestin ini, dan jumlah penduduk Yahudi yang ada di bumi Israel adalah jauh lebih besar daripada mereka yang berada di bumi daripada orang Palestin yang berada di bumi Palestin. Saya nak bacakan kepada kalian sedikit angka mungkin untuk kalian lebih jelas tentang keadaan ini. Orang-orang Yahudi yang ada di seluruh dunia ada sekitar 13 juta orang. Orang-orang Israel ada 9 juta orang dan orang-orang Yahudi Israel ada 7 juta orang. Maksudnya orang-orang Yahudi yang ada di bumi Israel ada 7 juta orang daripada keseluruhan 9 juta orang penduduk. Bermakna lagi 2 juta orang penduduk ni orang apa? Orang-orang Palestin yang tinggal di dalam tanah haram Israel. Ini kita sebut tentang tanah haram Israel, bukannya Gaza dan bukannya tebing barat. Sebab kita tahu bahawa keseluruhan bumi Palestin ini 80% daripadanya yang diambil oleh Zionis Israel dan diduduki pada hari ini, tetapi ada kawasan-kawasan yang masih lagi diduduki oleh orang-orang Palestin dan orang-orang Arab yang ada di dalam bumi Israel yang haram ketika ini ialah orang-orang yang dipanggil sebagai Arab Israeli ataupun orang-orang Palestin 1948. Istilah yang tepat untuk kita yang menyokong Palestin, ia adalah orang-orang Palestin 1948 yang mana mereka ini kekal duduk di dalam bumi Palestin dan tidak keluar pada tahun 1948 bila berlakunya peristiwa Nakbah. Jumlah mereka ketika itu ada sekitar 160,000 orang yang tidak lari. Yang lari ketika itu, yang dihalau ketika itu adalah sekitar 800,000 orang. Dan pada hari ini 160,000 orang itu telah menjadi 2 juta orang. Jadi itu sedikit demografi keadaan di bumi Palestin ataupun masuk sekali di kawasan Palestin yang telah dijajah. Dan pada hari ini mereka bekerja dengan di pelbagai sektor. Yang utamanya yang bekerja di bidang kerajaan, sama ada di dalam kerajaan Hamas ataupun kerajaan Fatah di Ramallah. Itu juga mereka bekerja dengan kerja-kerja seperti petani, mereka bekerja sebagai nelayan, mereka bekerja sebagai guru-guru, mereka bekerja dengan kerja-kerja sebagai buruh binaan dan sebagainya. Dan secara dasarnya ekonomi di bumi Gaza ini adalah sangat-sangat teruk. Untuk para pemuda hampir mencecah 50% mereka yang unemployed, mereka yang tidak dapat bekerja. Jadi itu mungkin sedikit pengenalan Tuan Sazlan. Baik Tuan